Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Farzana binti Zakaria, nombor matriks 17 DKA 21F1023 daripada kelas DKA 1B. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang ekonomi dan pasaran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Pertama sekali, saya akan menghuraikan tentang sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Sejarah kedatangan Islam sangat dominan dalam pembentukan tamadun kerana hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai baik, tingkah laku yang mulia yang merupakan ciri-ciri tamadun yang amat dititik beratkan dalam pembinaan sesebuah tamadun. Teori kedatangan Islam ke tamadun Melayu mempunyai pelbagai kaedah dalam penyebaran agama melalui tamadun Islam ke dalam alam Melayu. Antaranya ialah penyebaran melalui pedagang-pedagang dari Arab, dari India dan juga China. Melalui perdagangan ini, secara tidak langsung telah berlaku perkembangan Islam termasuklah melalui proses perkahwinan, nilai-nilai akhlak, dari aspek kepimpinan iaitu interaksi antara tamadun, sikap golongan agama dan lain-lain lagi. Seterusnya, penghayatan Islam berterusan di zaman penjajahan. Pada zaman ini, perkembangan Islam belum menghadapi masalah dan persaingan. Hanya aktiviti-aktiviti keagamaan yang terbatas kerana penjajahan yang berlaku. Namun begitu, para pemerintah, pembesar negeri dan rakyat jelata bersama-sama mengembangkan pengetahuan dan agama Islam ke seluruh tanah Melayu. Seterusnya, terdapat pelbagai institusi pengajian sama ada di rumah-rumah, di masjid, di surau atau istana yang menjadi pusat dakwah dan keilmuan. Pada waktu ini hanya berlaku persaingan antara agama Islam dan juga agama Kristian iaitu kerana berlaku penjajahan daripada Barat pada ketika itu. Kita berpindah kepada penghayatan Islam di zaman kemerdekaan. Pada selepas berlaku kemerdekaan iaitu pada tahun 1957, perkembangan agama Islam terus berjalan secara formal bermula pada tahun 1960-an. Selepas merdeka, lahirnya pelbagai laporan, akta dan juga ordinan berkaitan agama Islam. Dan akta-akta ini digubal dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Agama Islam telah diangkat sebagai agama rasmi dan dipersetujui oleh semua pihak tanpa ada bantahan. Malaysia bebas beragama, semua rakyat bebas menganut agama masing-masing selagi mana mereka menghormati agama masing-masing dan tidak menyentuh isu sensitif sesama agama. Topik seterusnya ialah sistem demokrasi dan penghayatan Islam di Malaysia. Beberapa elemen demokrasi yang dipersetujui dalam sistem demokrasi seperti prinsip pengasingan kuasa, kebebasan badan kehakiman, sistem pluralis politik dan organisasi, kedaulatan undang-undang, accountability dan ketelusan, kebebasan media dan menghormati hak politik sering menjadi perdebatan akademik mengenai demokrasi dan Islam. Banyak penulisan yang menolak demokrasi kerana apa yang dimahukan ialah sistem Islam sahaja. Namun, sekiranya kita teliti elemen demokrasi yang disepakati seperti yang disenaraikan tadi, ada kesamaan antara kedua-dua elemen Islam dan juga elemen demokrasi. Jika demokrasi dilihat daripada perspektif Islam, elemen demokrasi dalam Islam itu meliputi syura iaitu perbincangan secara jemaah, musyawarah ataupun lebih dikenali sebagai mesyuarat, keadilan, amanah, tanggungjawab dan kebebasan. Syura adalah salah satu mekanisme dalam membuat keputusan. Jika demokrasi dilihat daripada perspektif Islam, elemen demokrasi dalam Islam itu meliputi prinsip syura iaitu perbincangan, prinsip musyawarah ataupun mesyuarat, keadilan, amanah, tanggungjawab dan juga kebebasan. Syura adalah salah satu mekanisme dalam membuat keputusan. Jadi, keputusan yang dicapai adalah adil. Yang dapat dirumuskan daripada sejarah kedatangan Islam ini ialah perkembangan konsep etika dan peradaban di Malaysia dari sejarah
menunjukkan betapa Barat tidak akan berhenti dalam merumuskan nilai-nilai yang dianggap baik bagi kehidupan masyarakatnya. Kedatangan Islam ini melalui ekonomi dan pasaran telah mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia, seterusnya membawa kepada kepelbagaian agama di Malaysia. Sejarah memperlihatkan perubahan nilai dari Barat secara radikal dimulai dari penerimaan pada etika moral gereja sampai akhirnya berujung kepada penghapusan unsur-unsur metafizika dalam etika moralnya. Selamat sejahtera kepada pensyarah. Saya Kiran Raj, nombor matriks 17 DKA 21 F1021, kelas DKA 1B. Hari ini saya menerangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka dan dasar Jepun Tanah Melayu dalam faktor ekonomi dan pasaran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Pertamanya adalah Kesultanan Melayu Melaka. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia pada hari ini merupakan kelangsungan daripada Kesultanan Melayu Melaka yang terbentuk pada abad ke-15. Sejarah Melayu mencatat bahawa Kesultanan Melayu Melaka sudah mempunyai sistem sosial dan sistem pentadbiran serta politik yang tersendiri. Sesungguhnya negara kita pernah dijajah, tetapi asas pemerintahan dalam Kesultanan Melayu Melaka masih menjadi teras dan warisan sosiopolitik negara kita kini. Sekarang, kita lihat beberapa faktor ekonomi dan pasaran yang mewujud pada abad Kesultanan Melayu Melaka. Pertamanya, perdagangan telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada Kerajaan Melaka. Seterusnya, dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan laluan perdagangan di Selat Melaka. Selain menjadi kuasa politik, ia telah menjadi kuasa ekonomi terbesar di Nusantara dan menjadi pusat pertukaran barang-barang dagangan. Ketiga, kewujudan strategik Melaka yang menguasai laluan perdagangan tersebut di dunia, iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebuah pusat perdagangan tersebut terpenting di dunia ketika itu. Kewujudan pelaburan intrabrod telah membolehkan Melaka mengatasi Samudra Pasai dari segi penggunaan ke atas Selat Melaka dan mengatasi Majapahit dari segi pengaruh politik, khususnya ke abad 15 Masihi. Akhirnya, apabila Melaka bangkit sebagai pusat perdagangan, para pedagang Islam dari Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka. Di sini, mereka telah berdagang dengan para pedagang dari seluruh dunia. Nusantara sendiri terkenal kerana hasil rempah ratus selain pelbagai hasil tanaman yang disebut dalam catatan China, India dan Arab dari segi etika dan peradaban. Pertamanya, faktor yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia ialah kemampuannya mewujudkan keseimbangan antara kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Seterusnya, hubungan diplomatik yang wujud sejak dahulu sehingga kini dengan negara-negara luar telah membawa kepada kemajuan ekonomi di negara kita. Seterusnya, kemampuan dan keharmonian masyarakat yang saling bekerjasama dan bertolak ansur menjadi salah satu daya tarikan pelabur asing untuk melabur di negara kita yang membawa kepada kemajuan ekonomi. Kesimpulannya, Kerajaan Melayu Melaka telah membentuk satu pemerintahan yang agung serta mewujudkan dasar pembentukan budaya politik Melayu. Melaka telah meletakkan asas yang kokoh kepada aspek ekonomi masyarakat Melayu tradisi. Namun demikian, warisan Kerajaan Melayu Melaka tidak terhapus oleh perubahan, bahkan ia dikekalkan sehingga hari ini sebagai lambang yang penting dalam ekonomi negara. Seterusnya, saya menerang tentang faktor ekonomi dan pasaran pada tanah Melayu diserang kepada Jepun. Penjajahan Jepun di tanah Melayu bermula pada 8 Disember 1941
apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang tanah Melayu. Tentera Jepun melancar serangan amfibi dikenali sebagai Amphibious Assault di pantai utara tanah Melayu di Kota Baru dan mula maju ke bawah ke pantai timur tanah Melayu. Pada 15 Februari 1942, seluruh tanah Melayu dan Singapura jatuh ke tangan Jepun dan berakhir penduduk British di tanah Melayu. Akhirnya, pemuda-pemuda Kesatuan Melayu Muda telah membantu kemaraan tentera-tentera Jepun ke tanah Melayu sepanjang tahun 1941 hingga 1942 yang bertujuan sebagai petunjuk jalan dan jurubahasa. Kesan kemasukan Jepun kepada sosial, ekonomi dan politik. Semasa penjajahan Jepun, mereka memperkenalkan beberapa undang-undang yang keras kepada penduduk tanah Melayu. Undang-undang itu menjejaskan pelbagai sektor seperti sosial, politik dan ekonomi. Kesannya, kemasukan Jepun kepada sektor sosial, ekonomi dan politik adalah Jepun menutup kelas bahasa Inggeris dan memberi tumpuan kepada pembelajaran bahasa Jepun. Mereka juga memperkenalkan lagu kebangsaan Jepun dan telah diajar kepada pelajar-pelajar sekolah. Mereka juga memperkenalkan penggunaan bahasa Jepun iaitu Nihongo untuk menggantikan penggunaan bahasa Inggeris. Penggunaan ekonomi serah kepada Jepun serta Jepun mengeksploitasi bahan-bahan mentah di tanah Melayu dan meluaskan pasaran mereka. Mata wang pada masa itu adalah wang pokok pisang. Akhirnya, pihak Jepun melakukan banyak kekejaman terdapat rakyat di tanah Melayu. Nama saya Divya Renyo Claudius, nombor matriks 17 DKE 21 F1017. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang dasar pecah perintah dan dasar ekonomi baru. Dasar pecah perintah telah menjadi salah satu faktor wujudnya jurang antara ekonomi dan polarisasi kaum. Dasar ini dilaksanakan oleh penjajah British dengan tujuan untuk mengukuhkan kuasa penjajahan mereka dan juga mengelakkan perpaduan di tanah Melayu. Bagi faktor ekonomi, pihak British telah menggalakkan kemasukan buruh dari negara asing seperti negara China dan India. Pihak British juga telah menempatkan setiap kaum di kawasan masing-masing untuk mengelakkan perpaduan antara kaum-kaum di tanah Melayu sewaktu itu. Ini telah menyebabkan kehidupan kaum berpecah belah. Pihak British telah menempatkan kaum Melayu di kawasan perkampungan dan mereka mempunyai kehidupan yang susah di mana hasil pendapatan mereka rendah dan juga kemudahan yang terhad. Kaum Melayu menyara diri mereka dengan mengusahakan pertanian tradisional seperti sawah padi dan juga penorehan getah. Mereka juga mempunyai kebun sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala untuk kaum India pula, mereka ditempatkan di estet-estet untuk menjadi buruh kasar kerajaan. Kaum India juga mempunyai kehidupan yang susah di mana pendapatan yang rendah dan akses kemudahan yang terhad. Mereka menyara diri dengan menjalankan perusahaan getah dan peladang di estet. Untuk kaum Cina pula, mereka ditempatkan di kawasan bandar dan kawasan perlombongan. Ini menyebabkan kehidupan mereka lebih mudah dan dekat dengan kemudahan-kemudahan. Pendapatan kaum Cina juga terjamin kerana mereka menjalankan perusahaan biji timah dan berniaga. Terdapat dua hasil pasaran iaitu biji timah yang digunakan untuk membuat tin dan juga pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Hasil yang seterusnya ialah getah. Ia digunakan untuk membuat barang-barang seperti tayar dan tapak kasut. Contoh-contoh pengeluar getah ialah Sime Darby, Guthrie dan Harrisons and Crossfield. Banyak perubahan telah berlaku apabila dasar ini diimplementasikan. Pihak penjajah telah menerapkan pelbagai dasar semasa memerintah negara ini. Terdapat juga kesan-kesan positif terhadap negara kita. Contohnya, negara kita dikenali seluruh dunia, hasil ekonomi meningkat dan pengenalan kepada sistem baru. Tetapi tidak lupa juga kesan-kesan negatif. Contohnya, kaum-kaum di tanah Melayu berpecah belah dan hak kaum Bumiputra dan kaum lain terjadi. Mei 1969 di mana berlakunya rusuhan antara kaum sehingga menyebabkan pertumpahan darah.
Kesimpulannya, rakyat harus bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain untuk mengelakkan berlakunya salah faham, dan sudah tentunya kita tidak ingin mengulangi peristiwa hitam yang terjadi pada tahun 1969. Dasar yang seterusnya ialah dasar ekonomi baru. Latar belakang dasar ini ialah penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural melalui amalan pecah dan perintah. Pihak British juga menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombangan biji timah dan perladangan. Selain itu, penambahan penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi juga dibuat oleh pihak British. Selepas mencapai kemerdekaan, rancangan Malaysia 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Malaysia pertama dan kedua dirancang untuk menitik beratkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu, kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Strategi pelaksanaan yang dibuat oleh kerajaan adalah yang pertama, membasmi kemiskinan. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya dapat mewujudkan peluang pekerjaan bagi semua golongan yang menganggur. Selain itu, ia juga dapat menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Seterusnya, ia juga dapat mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan antara luar bandar dan antara wilayah. Strategi yang seterusnya adalah penyusunan semula masyarakat dengan meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Selain itu, menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumi Putra supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menemukan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumi Putra dan Amanah Saham Nasional. Dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Itu sahaja daripada kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.